TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, selamat datang ke Mahir Didik TV KPM. Saya Cikgu Hisham ingin mempersembahkan kepada anda semua Cikgu Yeti Natalia. Papaya limau bulasan, ciku-ciku masak lombok, semangka duku membelam, ciku-ciku pisang sandok, limau bali sulitnya sebau, limau nipis kuat sambal, buah durian memang mau, buah tempatan terkenal, oh papaya, buah belimbing, ciku-ciku masak kuning, delima kelapa gading, padi muda buat camping. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Papaya, oh papaya. Sebab hari ini kita nak belajar subjek pendidikan muzik dan juga pendidikan seni visual di mana topiknya merupakan buah-buahan tempatan di Malaysia. Wah, dan bersama dengan Mira untuk hari ini kedua-dua cikgu kita, Cikgu Hisham dan juga Cikgu Yeti Natalia. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat. Sihat? Alhamdulillah sihat. Cikgu Yeti, kita sama-sama warna hijau hari ni cikgu. Ya, betul lah Mira. Ada janji ke semalam? Oh lama, ada janji ke? Saya je lain. Okey, hari ini cikgu kita nak belajar subjek yang menarik terutama sekali untuk murid-murid tahap 2 cikgu Darjah 4, 5 dan juga 6. Tapi sebelum kita berbicara lebih lagi tentang subjek kita, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Silakan cikgu. Oh, sini. Okey. Cikgu Yeti. Okey. Baik, dan kedua-dua cikgu kita telah sanitasi tangan dan saya pun sudah sanitasi tangan saya tadi semasa kita mulakan program dan seperti semua sudah maklum, PKP disambung lagi dan perkara ini akan berakhir jika purata kes di bawah 4,000 kes sehari selama 7 hari berturut-turut dan apabila kapasiti katil ICU mencapai kapasiti 75% ke bawah dan apabila 10% populasi telah divaksin. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia mainkan peranan penting untuk sentiasa menjaga diri, untuk kita lindung semua bersama-sama. Okey, cikgu. Hari ini cikgu, dua subjek berbeza tapi satu topik yang sama. Mungkin Cikgu Hisham ataupun Cikgu Yeti boleh bercerita sikit apa yang kita nak belajar hari ini, cikgu? Mira, terima kasih. Tadi kan dah nampak kan cikgu masuk dengan topi buah cikgu kan. Kemudian dengan apa cikgu punya pergerakan. Jadi sebenarnya hari ini Mira, untuk tajuk tema buah-buahan tempatan ni kita akan belajar tentang bentuk lagu. Bentuk lagu yang berkaitan dengan buah tempatan. Tapi bentuk lagu dalam muzik ni tak sama sebenarnya dengan bentuk-bentuk buah yang ada atas tepi cikgu ni. Ataupun tak sama juga dengan maksud bentuk dalam pendidikan seni muzik. Betul tak Cikgu Syam? Betul Cikgu Yeti. Okey. Jadi kalau sebenarnya untuk bentuk lagu dalam muzik ni, hari ini cikgu akan ajak khas untuk tahun 6 iaitu spesifik untuk bentuk lagu ABA. Okey Mira, selain daripada itu hari ini juga kita akan belajar, kita dah belajar bentuk lagu, kita akan belajar pula pergerakan mengikut bentuk lagu tersebut. Wow. Dengan menarik kan? Nanti kita akan lakukan bersama-sama. Baik, ada pergerakan menari sikit. Okey, macam mana pula dengan Cikgu Hisham untuk subjek pendidikan seni visual, cikgu? Baik, untuk subjek pendidikan seni visual, kita akan belajar tentang stabile. Okey, apa tu stabile? Okey, stabile ni adalah satu jenis binaan arca
Okay, binaan arca yang dibina, yang ada tapak, dia mesti stabil dan kukuh. Okay, jadi memandangkan tadi Cikgu Yeti dah menari-nari dengan buah di kepala dia. Jadi saya pun hari ini akan buat arca stabal bertemakan buah-buahan. Wah, menarik. Bila sebut pasal buah ni cikgu, sekarang ni kan musim durian. Masing-masing. Dan buah durian pun antara buah tempatan di Malaysia juga. Betul ke cikgu? Sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Saya tengok dalam video hari tu ada yang kecil pun suka. Betul. Baby pun suka durian kan? Baik, dan ini yang Cikgu Hisham dan juga Cikgu Yeti akan bercerita ataupun mengajar kita bersama-sama untuk buah pendidikan muzik dan juga pendidikan seni visual digabung jalinkan. Kalau kita nak tahu apa aktiviti selepas ini, banyak lagi aktiviti yang Cikgu Yeti dan juga Cikgu Hisham nak terangkan. Kita berhenti berehat seketika. Adik-adik di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Hisham dan juga Cikgu Yeti. Okey Cikgu, saya dah tak sabar dah ni. Apa aktiviti yang Cikgu nak ajar saya dan juga adik-adik dekat rumah Cikgu? Okey Mira, tadi cikgu dah cakap, cikgu akan ajar tentang bentuk lagu kan? Tapi sebelum cikgu terangkan apa itu bentuk lagu, kita kena tengok dulu lirik lagu Buah Tempatan. Yang sama dengan tema kita hari inilah. Okey, jadi lagu Buah Tempatan ni sebenarnya ada dalam buku teks tahun 6. Jadi kalau kita lihat lirik lagu ni, dia ada 3 rangkap Cikgu Syam. 1, 2, 3. Okey. Jadi disebabkan itu, kita boleh dengar melodi lagu ini, barulah kita boleh tentukan, oh okey, kita dapat tahu yang ini ialah bentuk lagu ABA. Jadi sebelum tu, mari kita dengarkan dulu lagu Buah Tempatan ini. Okey, music please. Jom kita dengarkan. Manggis langsat durian dan rambutan, sungguh enak dan lazat bila dimakan. Buah tempatan Malaysiaku, tarikan pelancong ke negeriku. Buah petik, buah ciku, tak lupa juga pulasan dan duku. Bila dimakan, tak pernah jemu. Nikmati kelazatan, mari kita sama-sama merasai pelbagai bentuk dan pelbagai rasa. Buah tempatan oh sungguh istimewa, satu kebanggaan negara kita. Oh, dah habis. Itu lagunya. Okey, macam kita dah dengar tadi kan. Bila kita dengar lagu ni, kita boleh tentukan macam mana kita nak tentukan. Sebenarnya tadi bila kamu dengar melodi lagu Buah Tempatan, kita akan dapati bahawa ada melodi sama. Ada melodi yang lain daripada rangkap yang lain. Okey, cikgu nak rujuk kepada rangkap yang pertama. Cikgu nak minta tolong Cikgu Syam lah. Alamak. Cikgu Syam nyanyikan sikit. Ataupun humming pun tak apa. Untuk lirik lagu yang pertama ni, rangkap yang pertama ni. Boleh tak cikgu sikit? Boleh. Kalau tak sedap tak apa kan? Tak apa cikgu. Tak apa. Okey. Okey, silakan. Manggis lansat durian dan rambutan, Wah. sungguh enak dan lazat bila dimakan. Okey, Betul? kita dengarkan ni. Betul. Okey, macam tu dia punya melodi. Okey, murid-murid, bila kita dah dengar melodi pada rangkap yang pertama, mari kita dengar melodi pada rangkap yang kedua pula. Okey, silakan Cikgu Syam. Buah betik, buah ciku, tak lupa juga pulasan dan duku. Macam tu. Okey, murid-murid perasan tak bahawa melodi yang pertama ni dengan melodi pada rangkap kedua tak sama. Disebabkan itu kita boleh kata bentuk lagu ni A, B. Tapi untuk rangkap yang ketiga ni, mari kita dengarkan lagi. Cikgu Syam lagilah yang kena nyanyi. Sila Cikgu Syam. Mari kita sama-sama merasai
pelbagai bentuk dan pelbagai rasa. Cikgu minta dia nyanyi sikit je. Jangan sampai habis. Kat dia je semua. Okey. Jadi murid-murid perasan tak bahawa rangkap yang ketiga ni sama melodi dengan rangkap yang kedua. Yang pertama. Maaf, yang pertama. Yang pertama. Asal cikgu. Okey, jadi rangkap ketiga dengan rangkap pertama ni sama. Sebabkan itu, kita boleh katakan bentuk lagu ni adalah bentuk lagu A, B, A. Mudah saja kan? Mudah. Sebabkan itu, cikgu tandakan kat sini supaya boleh kita sama-sama ingat. Okey, A, B dan A. Okey. Okey, sekarang kita dah belajar tentang bentuk lagu. Okey, bentuk lagu A, B, A. Okey, murid-murid, bila kita dah tahu tentang bentuk lagu, Mira, mari kita belajar pula macam mana cara nak bergerak mengikut bentuk lagu ni. Jom cikgu. Jom. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan sebelah sini. Okey, boleh. Sila cikgu. Bertukar tempat sambil menjaga pencarakan. Sila cikgu Yeti. Okey, dekat sini kita boleh nampak cikgu dah sediakan carta untuk pergerakan. Okey, carta untuk pergerakan ni ada kat sini A, B dan juga A. Okey, samalah ikut dengan lirik tu. Okey, jadi untuk carta pergerakan A, cikgu dah sediakan kat sini dah. Okey, cikgu bacakan ya. Jalan berlenggang, tepuk tangan 2 kali, jalan berlenggang. Lepas ni kita kena buat, Mira. Boleh cikgu. Okey. Kemudian untuk pergerakan B, jadi kita kena buat pergerakan bongkokkan badan, hayun tangan, kemudian berdiri, tangan di pinggang, pusing badan, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okey, kemudian kita patah balik semula kepada A, iaitu kita akan ulang semula pergerakan tadi. Jalan berlenggang, tepuk tangan 2 kali dan jalan berlenggang. Okey, kita akan buat sama-sama. Apa kata cikgu nak minta demo lah. Demonstrasi untuk pergerakan A, Cikgu Syam. Silakan. Wah, cikgu Syam. Saya lagi. Cikgu, boleh tak cikgu minta Mira ke depan untuk kita buat pergerakan ni bersama-sama. Sebaik ada geng. Okey. Mari. Okey, baik. Saya buat dengan cikgu Syam di depan cikgu. Ya, silakan. Baik, saya akan bergerak ke hadapan. Tapi kita kena jaga penjarakan. Okey. Cikgu Syam di situ tak apa? Okey, boleh. Saya... Okey, bolehlah cikgu. Baik. Maafkan saya ambil jalan jauh sikit. Okey, cikgu. Okey, cikgu ulang lagi sekali ya. Okey, sama-sama kita buat jalan berlenggang. Jalan berlenggang macam mana? Melenggang. Betul, melenggang. Okey. Kemudian tepuk tangan 2 kali. Okey. Okey, boleh kita buat sama-sama. 1, 2, mula. 1, 2, 3. 3. Tepuk tangan 2 kali. Okey. Okey? Boleh. Sekali lagi 1, 2, mula. 1, 2, 3. Tepuk tangan 2 kali. Okey. Tepuk tangan 2 kali ya. Okey. Okey, pergerakan A pas. Mari kita buat pergerakan bentuk B pula. Okey. Bentuk B, kita kena bongkokkan badan, Bongkokkan badan. hayunkan tangan, Hayunkan tangan. kemudian berdiri tegak, Berdiri tegak. tangan di pinggang. Kemudian kita akan pusingkan badan. Pusingkan Pusing badan. badan. Pusing badan macam ni. 1, Bengkok lutut sikit. Jangan nampak canggung sangat. Okey. Macam robot dah. Okey, sekali lagi kita try boleh? Boleh, boleh. cikgu. Kita kena hayunkan badan. Hayunkan Okey. badan. Kemudian diri tegak, tangan di Tegak. pinggang. Kita akan Ke kanan. pusing kanan, Ke kiri. pusing kiri. Okey, apa kata kita buat dengan lagu? Boleh cikgu okey, Yeti. Boleh cikgu Syam? Boleh. Okey. Kita akan gunakan lagu yang sama, lagu Buah Tempatan. Jadi murid-murid kat rumah pun boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okey? Jom. Okey. Mari kita dengarkan. Lagu Buah Tempatan. Ini lagu nak kahwin ni cikgu. Okey. Lagu yang sama, lagu Buah Tempatan. Jom kita dengar lagu Buah Tempatan. Okey. Ni belum nyanyi intro. Okey, sedia pergerakan A. Tepuk tangan. Okey, depan, belakang cikgu Syam. Okey. Okey, lepas ni kita kan pergerakan B. Naik atas. Ewa. Angkat. Tengok sana. Pusing. Okey, lagi sekali. Pandailah ni. Kanan, Pusing. kiri. Okey, jalan melenggang. 1, 2, 3. Tepuk. 2.
Okey. Kebakaan negara kita. Okey. Senang je pergerakan cikgu ajar kan? Okey, jadi kita dah pun belajar bentuk, kita dah belajar bergerak mengikut bentuk lagu. Sekarang ni Kamira, Ya, cikgu. ramai sangat murid-murid sekarang ni dia dah di era yang TikTok kan, Insta famous, ada kat arah situ kan. Mereka sebenarnya lebih kreatif dalam melakukan pergerakan. Betul. Jadi untuk hari ini cikgu nak mengajak murid-murid semua untuk melakukan satu pergerakan yang lebih kreatif. Okey. Dekat sini cikgu ada sediakan roda. Roda. Okey, bukan roda impian, roda Garuda. Roda Garuda. Wow. Roda Garuda. Okey, pada roda ini ada anak panah A dan juga anak panah B. Nanti cikgu akan minta Mira untuk memutarkan roda ini. Jadi mana-mana anak panah yang ditunjukkan oleh mana-mana anak panah yang ditunjukkan A atau B, kita akan lakukan pergerakan dia. Okey. Boleh tak? Boleh, Boleh. cikgu. Cikgu akan bimbing, jangan risau. Okey? Okey. Okey, cikgu nak persilakan. Mira, boleh? Saya bergerak ke sana, cikgu. Putarkan, Baik. Saya tumpang lalu, cikgu. Minta Sila. izin. Cikgu pun terpaksa beralih. Okey. Saya pusing boleh, cikgu? Silakan. Okey, 1, 2, 3. Saya putar. Agak-agak dapat apa ni? Wow. Okey. Boleh cikgu bacakan? Boleh ke cikgu nak saya baca? Boleh, boleh. Okey, untuk A, cikgu. Untuk A, dia kata, tepuk tangan, rampai tangan bergilir kiri dan kanan. Macam mana tu? Macam mana agaknya? Tepuk tangan tahu. Rampai tangan bergilir-gilir kiri dan kanan macam ni. Oh, macam ni. Rampai Okey. tangan, okey? Ha-ha. Jadi tepuk, rampai. Tepuk, rampai. Senang je kan? Nasib baik dapat yang senang. Cuba tengok yang B macam mana. Okey, yang B, kedua tangan di pinggang, kepala menjengah kiri dan kanan. Okey. Kedua tangan di pinggang, kepala menjengah mudah saja. Kita jengahkan. Macam tu. Buat apa tu? Macam tu. Kadang-kadang ada murid dia buat macam ni. Yang ni dia toleh saja. Jadi jengah kita. Macam tu. Luntut pun bengkok juga sikit. Macam tu. Jadi sekarang ni pergerakan yang kita akan lakukan ialah seperti yang Mira pilih tadi. Iaitu yang pertama kita akan tepuk tangan, rampai, Tepuk. kanan, kiri. Itu untuk A. Kemudian untuk B, kita akan letak tangan di pinggang, jengahkan sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kemudian kita akan pergi ke bentuk A, ulang balik semula, tepuk, rampai. Boleh? Boleh? Boleh, cikgu? Okey, tapi sekarang cikgu tak nak guna lagu yang sama. Cikgu tukar sikit lagu lain. Boleh? Oh, lagu lain, cikgu. Lagu lain. Lagu apa tu? Sebab yang ni kita dah belajar lagu buah tempatan. Kali ni kita nak bagi rancak sikit lah. Apa kata kita dengarkan lagu yang istimewa cikgu pilih? Sebab cikgu kan dah lama tak makan nasi minyak. Nasi minyak? Alamak. Mari kita dengarkan lagu Bunga Rampai sambil membuat pergerakan ABA. Untuk pengetahuan adik-adik, cikgu memilih lagu Bunga Rampai ni sebab Bunga Rampai juga menggunakan bentuk lagu yang sama, iaitu A, B, A. Okey, boleh kita mulakan? Boleh. Lagu Cikgu Bunga Syam. Rampai. Boleh. Boleh. Jom. Ready. Mari kita dengarkan Bunga Rampai. Tangan. Okey. Ini belum lagi. Lenggang dulu Okey, pergerakan A kita akan mulakan sebentar lagi ya. Okey. Okey, tepuk Bunga rampai Okey. Okey, untuk pergerakan B kan? Tinggal. Okey, pinggang. Amboi. Back and up and down. Macam tu. Okey, inilah bentuk B. Okey. Okey, bersih untuk bentuk A. Bunga rampai diracik-racik. Wah. Pandai. Okey, ni kita dah ulang. Bentuk A. Okey. Baik. Okey. Okey. Menarik. Betul lah cikgu dengan lagu ni terasa nak makan nasi minyak. Betul cikgu Syam? Betul lah. Dimudahkan. Ya, amin. Okey, cikgu kita dah selesai dengan tarian untuk bentuk A, B, A cikgu. Betul. Roda Garuda pun sudah dipusing.
2 lagu dah dimainkan. Apa aktiviti seterusnya Cikgu Yeti? Okey, aktiviti seterusnya ialah cikgu cuma nak bercakap sikit. Okey, selain daripada pergerakan yang kita menggunakan tangan dan kaki, sebenarnya murid-murid masih boleh menggunakan kreativiti masing-masing, iaitu sama ada menggunakan kepala, gerakan bahu, boleh mendepankan tangan, pinggul dan juga kaki. Sebab murid sekarang ni dia lebih kreatif kan. Lagu pula pelbagai. Betul. Jadi kita boleh mengaplikasikanlah semua kemahiran tu untuk jadikan pergerakan. Okey, selain daripada bentuk ABA sebenarnya Mira, Okey. Cikgu Syam, Mhm. ada lagi macam-macam lagi bentuk. Okey. Sebab masa tahun 4 kita dah belajar bentuk AA dan juga AB. Tapi untuk tahun 6 kita belajar bentuk ABA. Sebenarnya ada juga bentuk A, AB dan sebagainya macam tu. Tapi bentuk ni cuma 2 je lah Cikgu. A dengan B. C tak ada Cikgu Ada. Oh, ada. Ada A, B, C dan juga D. Tapi kita belajar di peringkat yang lebih tinggi lah. Ya. Okey. Semua aktiviti kita dah lakukan Cikgu. Mungkin selepas ini kita nak belajar daripada sudut pendidikan seni visual pula. Ya, betul. Okey, menyanyi sudah, menari sudah. Mungkin Cikgu Hisham nak terangkan pula daripada pendidikan seni visual Cikgu. Okey. Sedikit. Untuk aktiviti kita seterusnya nanti, sebagaimana yang saya dah terangkan tadi kan, kita akan buat stabal. Okey, stabal ni kali ini kita akan gabungkan 2 teknik, iaitu teknik mosaic dan teknik boneka. Okey, seperti mana yang kita boleh tengok dekat sebelah Mira tu, nampak tak ada boneka patung? Oh, betul Beruang Cikgu. tu kan? Itulah contoh boneka. Tapi kita tak nak buat macam tu. Kita akan buat lain sikit dan bertemakan buah-buahan. Okey, jadi kemudian teknik yang seterusnya ialah mosaic. Mosaic seperti juga yang berada di belakang boneka patung tu, ada contoh mosaic. Pernah kat rumah ada mosaic dekat lantai kan? Ada Cikgu. Okey. Dan saya yakin mereka adik-adik dekat rumah pun ada mozaik dekat rumah masing-masing. Betul. Kan Cikgu kan? Dan ini yang Cikgu Hisham nak terangkan sekejap lagi. Jadi kita berhenti berehat dulu boleh Cikgu? Boleh. Okey, adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama kedua-dua orang cikgu kita. Sekarang kita dah nak masuk untuk subjek pendidikan seni visual pula bersama Cikgu Hisham. Okey Cikgu, apa aktiviti yang kita nak buat ni Cikgu? Okey, aktiviti kita pada hari ini ialah kita akan membina arca stabal. Sebelum tu, cikgu nak persembahkan satu sketsa kecil di hadapan ni. Boleh. Yang melibatkan boneka yang ada dekat depan ni. Contoh Okey. Semua bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Cikgu, hari ni kita nak belajar apa? Hari ini murid-murid kita akan belajar tentang cara membuat stabal. Wah, macam mana tu stabal, cikgu? Mari kita dengarkan bersama-sama. Cikgu akan terangkan kepada kamu. Wah, okey. Itu contoh dia. Wow, menarik. Okey, itu ialah salah satu contoh bagaimana boneka dimainkan. Kan boneka kan biasanya anak-anak akan main, bercakap kan, bergerakkan boneka tersebut. Jadi hari ini kita akan buat benda tu bertemakan buah-buahan. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks tahun 6 muka surat 52. Okey, unit yang ke-3 tajuknya stabal. Okey, jadi kita akan perkenalkan tentang stabal ni. Okey, jadi cikgu dah perkenalkan awak tentang 2 teknik. Teknik yang pertama ialah mosaic dan yang kedua ialah boneka. Apa itu mosaic? Apa itu boneka? Baik, seperti mana yang cikgu dah mainkan tadi sedikit boneka tersebut, dia ialah satu alat permainan yang digerak-gerakkan oleh manusia, kita yang gerakkan kan, sebab dia tak boleh bergerak pun sebenarnya. Jadi kita yang kena gerakkan dan kita akan letak watak
pada boneka tersebut. Jadi watak boneka kita pada kali ini ialah buah Buah. tempatan. Okey, kat sini kita ada buah durian, ada buah pisang, ada buah nenas. Kemudian ada buah apa lagi? Yang jadi murid tadi ni buah apa, Syamira? Saya tengok dia macam bentuk Patrick, tapi kalau buah kan cikgu, mesti ni buah belimbing. Betul, buah belimbing. Sebab kalau kita potong buah belimbing akan dapat bentuk seperti bintang. Ada tak buah belimbing kat sini? Ada. Okey, ini contoh buah belimbing. Okey, dan di sebelah buah belimbing ini pula ialah buah manggis. Manggis. Cikgu ni tadi manggis. Okay, nampak kepala dia buah manggis kan? Tapi kita tambahkan badan dia, cikgu. Sebab arca stabal mesti dia boleh berdiri. Dia boleh stabil di atas meja. Kalau contoh, cuba Cikgu Yeti cabut dia punya kaki yang tengah tu. Cuba letak atas meja. Akan boleh berdiri tak? Dia akan tak jatuh. boleh. Okey, jadi kita kena letak sesuatu dekat tapak dia supaya dia boleh berdiri. Okey, itulah namanya stabil. Maksud dia macam stabil. Okey, binaan yang stabil. Okey, jadi kita akan teroka apakah bahan yang kita boleh gunakan untuk binaan stabil ini. Okey, seperti mana yang awak nampak dekat hadapan cikgu ini, cikgu gunakan siapa tahu ini asalnya ialah apa? Bentuk apa ni? Bentuk apa cikgu Sebenarnya apa kat dalam dia? Kalau awak tahu. Apa kat dalamnya? Nira, cikgu rasa macam bekas kuih je, Nira. Bekas kuih cikgu Macam balang kuih kan? Yelah balang kuih tu. Betul, balang kuih. Kita kan baru je minggu bulan lepas sambut Hari Raya kan. Balang kuih banyak kat rumah. Jadi cikgu fikir nak buat apa dengan balang kuih ni? Jadi kita hasilkan buah nanas. Okey. Jadi bahan-bahannya pelbagai. Okey, jangan risau. Nampak kat depan ni cikgu bawa durian yang macam susah nak buat kan? Jangan risau. Tak semestinya bahan yang susah nak cari kita buat. Apa yang ada dekat rumah pun boleh buat. Contoh, apa barang yang dah ada kat rumah? Balang kuih tadi. Balang kuih tadi, okey. Biasa ada kotak yang kita beli barang daripada Shopee. Kotak, betul. Okey. Cuba Cikgu Yeti ambil satu gulungan kertas dekat belakang anak patung tu, dekat selah tu. Okey. Okey. Ni ada. Ini antara contoh bahan yang ada dekat rumah. Betul. Okey. Ini golongan apa ni sebenarnya? Mesti saya tahu ini adalah golongan untuk tisu cikgu. Ya, yang dekat tengah tu kan. Jadi kita boleh ambil dekat tengah tu, cikgu hasilkan buah pisang. Sebenarnya kat dalam ni golongan yang tisu ni. Okey. Jadi cikgu gunakan buat je sebagai buah pisang. Dan cikgu akan letak tapak dekat bawah supaya dia stabil. Okey. Tapi kan cikgu, macam kotak gulungan tisu tu dia kan keras. Tapi macam mana kita nak bengkokkan dia cikgu? Caranya cikgu potong separuh. Okey, ada 3 bahagian. Contohnya cikgu potong atas sikit, tengah dan yang bawah sikit. Baru kita boleh bengkokkan dia. Kemudian jadilah seperti buah pisang ni. Okey, baik. Seterusnya, apakah bahan-bahan yang kita boleh gunakan untuk buat collage? Okey, collage ni sebenarnya ialah tampalan yang kita susun secara bersebelahan. Dia tak boleh bertindih. Kalau bertindih, dia jadi collage. Okey, kalau mozaik, dia disusun secara bersebelahan dan tidak boleh bertindih. Dan kalau kita tengok dekat sini, masih ada ruang ataupun kita masih nampak lagi bahagian belakang tapak dia. Sebab dia tak rapat sangat, dia masih ada jarak sedikit buat mozaik ni. Macam mozaik yang kat lantai tadi lah cerita-cerita kan. Dia tak bertindih antara mozaik tu. Tapi dia ada ruang sedikit, ada gap. Okey, sama juga dengan konsep kita buat acar hari ini. Macam nanas ni pun sama. Jadi, sekarang kita akan mulakan aktiviti. Saya minta Syamira tolong tunjukkan apa yang di hadapan Syamira sekarang. Okey, dekat depan saya ni cikgu, saya tengok macam arca untuk nenas ni cikgu, buah nenas. Betul. Okey, tapi tak siap lagi tau. Betul. Jadi saya minta tolong Syamira untuk siapkan
dengan menampal kepingan-kepingan kertas yang telah dipotong pada badan nanas tersebut. Kesian dia, macam tak cukup pakai baju. Sejuk dia dalam ekor. Okey, boleh cikgu. Boleh mulakan sekarang. Dan Cikgu Yeti pula sila tampal mozaik yang ada ruang sikit ni dekat nanas. okey. Gunakan gam. Okey, baik. Saya cuba untuk tampal. Yang paling penting sekali macam Cikgu Hisham kata, kena tinggalkan ruang sikit cikgu Ya, betul. Ini. Okey, sementara kamu berdua hasilkan siapkan karya ni. Okey, apa bahan tampalan lain selain kita gunakan gam seperti yang ada dekat depan ni? Kita boleh gunakan gam yang berbentuk pistol tu. Pernah tengok tak? Saya tahu cikgu. ini. Gam panas ke tu cikgu? Gam panas, hot glue ni. Okey, kita boleh gunakan hot glue ini sebagai pelekat. Okey. Tapi kan cikgu, untuk kita tampal ni kan cikgu, kita memang guna kertas saja ke? Boleh tak kalau nak tampal dengan menggunakan seperti tisu yang kita dah warna-warnakan ke? Boleh? Boleh juga cikgu Pelbagai bahan, tak semestinya kertas tau. Kalau nampak dekat contoh yang kat hadapan ni, cikgu buat yang tadi saya cakap buah belimbing tu kan? Betul. Sebenarnya cikgu susun beras. Oh, beras. Cikgu susun beras sebenarnya dekat badan belimbing tersebut. Cikgu, saya pun nampak ada kuaci kat sini cikgu. Okey, bagus. Yalah, guna kuaci. Cikgu gunakan kuaci. Kan banyak makanan lebih kat rumah kan, tapi kalau adik-adik dekat rumah nak buat guna makanan, pastikan tanya ibu bapa dahulu. Jangan main ambil je makanan, nanti mak marah. Okey, pastikan minta izin dahulu. Nak ambil kacang ke, beras ke, okey, untuk awak buat karya. Cikgu, kita letakkan mata dia dekat sini ke? Ya, kita akan letakkan mata. okey. Kalau tak ada mata tu, tak nampak macam boneka kan? Okey. Okey. Cikgu Syam, saya nak letak dia punya nanas punya crown dekat atas. crown. Okey. Dah nak Saya siap letak macam ni, dah. cikgu Betul tak cikgu? Betul? Okey, saya tampal. Tapi kan cikgu saya nak tanya, kenapa saya ada dua bahagian ni? Bagus soalan tu. Cuba Syamira letakkan satu yang kosong tu kan? Okey. Cuba letak dia di atas meja. Boleh berdiri tak? Saya letak dia. Tak boleh kan? Tak boleh, tak boleh. jatuh. Jadi caranya, ini contoh yang paling mudah tahu untuk awak buat stabal. Cara nak tegakkan dia, awak buat dua keping. Okey, tunjuk dua keping tu. Dua keping. Jadi awak lekat dekat bahagian belakang. Tapi lekat bahagian kepala je sedikit. Lepas tu awak akan buka. Macam tu. Macam ni. Okey. Saya tampal macam ni cikgu Cuba tampal. Okey, saya tampalkan Dekat di atas je bahagian sikit. kepala saja. Jangan tampal semua kan cikgu? Semua memang sama tak lah. jadilah. Okey, saya tampal sikit. Cikgu Syam, selain daripada bentuk buah-buahan, kita boleh buat bentuk apa lagi ya? Hari ni kita tema buah-buahan kan? Buah-buahan ni ialah alam semula. Jadi, selain alam semula jadi, kita boleh pilih tema objek buatan manusia. Okey. Contoh objek buatan manusia satu, apa dia Syamira? Objek buatan manusia. Satu objek buatan manusia. Saya rasakan cikgu ialah gam ni kot. Boleh? Tapi cikgu kata boleh. Mesti cikgu Syam nak kongsi lebih banyak lagi bahan buatan manusia. Tapi kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kepada anda yang baru menonton, anda boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type je pendidikan seni visual dan juga pendidikan muzik untuk murid-murid tahap 2. Nanti keluarlah apa yang Cikgu Hisham dan juga Cikgu Yeti dah ajar sepanjang 1 jam untuk petang ini. Tapi sebelum tu cikgu, tadi cikgu tinggalkan murid-murid dekat rumah dengan satu soalan. Apa lagi bentuk ataupun bahan buatan manusia?
Okey, tadi kita dah cerita tentang alam semula jadi, buah-buahan kan? Betul. Jadi alam objek buatan manusia ni, contoh tadi saya boleh cakap gam. Betul. Betul? Itu memang dibuat oleh manusia. Selain daripada gam, kita boleh buat kereta, bangunan, kenderaan lain seperti kapal terbang. Okey, apa lagi Cikgu Yeti yang? Cikgu rasa cikgu suka kalau boleh buat orang-orang. Oh, orang-orang. Orang-orang tu yang dekat sawah tu kan Cikgu Yeti? Betul. Cikgu rasa macam boleh buat benda menarik. Orang-orang tu. Apa fungsi orang-orang tu sebenarnya? Apa fungsi dia? Untuk menghalau ni kan, mengelakkan daripada burung datang makan tanaman betul. kan. Betul. Kalau tak nampak habis, berasu nanti burung makan. Betul tu. Cikgu Hisham, kalau yang di belakang ini buatan saya. Adakah ini dikira buatan manusia juga Cikgu Hisham? Oh, memanglah Acar ni kita manusia yang buat kan. Tapi cuma kita ambil tema alam semula jadi iaitu buah. Tema dia ialah alam semula jadi, buah-buahan. Jadi yang buatnya ialah manusia. Tapi kita ambil tema alam semula jadi iaitu buah-buahan. Buah apa ni? Buah nanas. Okey, kalau boleh tengok dekat sini kan. Tadi Syamira buat tak boleh berdiri. Betul. Tiba-tiba boleh berdiri sebab dia dah stabil. Boleh berdiri, ada dua cardboard dekat sini dilekatkan bersama, kemudian boleh diletakkan di atas meja. Okey. Selain itu, kita boleh gunakan acar kita ni untuk kegunaan lain. Okay, tak semestinya kita setakat pamer saja. Betul. Kita boleh gunakan untuk letak, contohnya kan, kita letak nota. Letak nota. Mana tadi? Ada cikgu? Hilang pula nota cikgu. Mana nota tadi? Tak apalah. Okey, contoh kita letak kertas. Okey, contoh kita boleh tulis nota kat sini. Siapkan kerja rumah. Takut lupa, kita selit dekat sini. Betul. Okey, gunakan apa yang ada ni. Tulis nota dekat sini, letak kat sini. Selain itu, kita boleh letakkan juga pen dekat acar manggis ni. Selit kat sini. Letak pen. Okey, pelbagailah. Okey. Cikgu Yeti ada apa-apa nak ceritakan tak tentang muzik pula? Silakan Cikgu Yeti. Rasanya macam sebelum tu rasanya macam kita boleh tak sangkut cincin ke barang kemas, boleh je. Keychain Boleh. Boleh jadi aksesori dekat meja kita kan cikgu? Meja Betul. belajar. Nampak macam itulah sebab dia ada tempat-tempat yang menarik untuk diselitkan kan. Okey, selain daripada tu Cikgu Syam, rasanya Cikgu Syam punya karya ni kita boleh jadikan macam props untuk persembahan cikgu je. Jadi apa kata kita tampal hasil karya kita tu pada topi? Boleh cikgu? Jom. Mari kita cuba ya. Takkanlah Cikgu Yeti je yang pakai topi. Cikgu pun nak rakan-rakan cikgu yang kat sini pakai topi juga. Ada buah-buahan. Okey, kita tampal buah nanas dulu kat topi ni. Cikgu, cantik. Topi cikgu lebih cantik daripada topi Cikgu Yeti. Sebab topi Cikgu Yeti tak ada nanas. Boleh tak kita letak buah durian tu atas topi? Buah durian tu besar cikgu. Bahayalah kan. Kita guna yang ringan sajalah. Okey. Kat sini kita nak tampalkan apa? Boleh cikgu. Manggis. Nanti cabut dekat tengah dia tu. Okey. Dah jadi. Wah, jadi aksesori dekat topi pula. Okey, selain kita gerakkan guna tangan, kita boleh pakai dan kita jadi nanas. Okey. Jadi yang ni rasanya siapa yang pakai? Ini saya lah cikgu. Mira yang pakai. Boleh? Okey, silakan Mira. Terima kasih Cikgu Yeti. Okey. Wow. Dah jadi prop. Okey. Cikgu rasa cikgu sangat seronok hari ini Mira. Okey. Sebabnya hari ini objektif cikgu tercapai. Betul. Iaitu hari ini kita telah pun belajar tentang bentuk lagu, iaitu bentuk lagu ABA. Dan juga cikgu telah mengajar murid-murid semua untuk bergerak mengikut bentuk lagu. Ya. Okey, jadi cikgu harap karya yang telah kamu belajar pada hari ini dan juga pergerakan yang telah cikgu ajar tadi, bolehlah kamu gunakan dalam seni persembahan semasa kamu buat projek kesenian kreatif kamu, projek kesenian muzik kamu. Okey. Dan cikgu, tadi kan cikgu dah terangkan dua lagu. Lagu yang pertama ialah lagu Buah Tempatan yang menggunakan ABA. Betul. Dan juga lagu Bunga Rampai. Betul cikgu? Betul. Kalau lagu yang lain seperti lagu Papa Aku Pulang,
dari kota. Itu bukan cikgu nak- ABA ke cikgu? Yang itu bukan. Bentuk yang lagu Papaku Pulang dari Kota tu dia ada 2 rangkap. Jadi yang itu dikira bentuk AB. Macam tu. Okey, Jadi- tapi kita kena dengar dulu. Papaku pulang dari kota, papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Hey! Boleh ku bawa ke sekolah. Lepas tu rangkap yang kedua, rupanya sama dengan rangkap pertama. Pon 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 pon. Maksudnya lagu tu ialah bentuk AA. Kalau dia tak sama baru bentuk AB. Okey. Okey. Itu tentang lagu. Kita masih ada masa lagi cikgu. Okey. Jadi mungkin ada sedikit daripada cikgu Hisham pula daripada seni. Kita dah tahu tentang stabil. Maksudnya ia adalah sebuah acara yang stabil. Yep. Dan acara stabil yang cikgu lakukan ini menggunakan 2 konsep. Konsep mozaik, teknik mozaik dan juga teknik Boneka. boneka. Okey. Jadi tadi kita dah belajar tentang bentuk lagu kan. Bentuk lagu tu ada bentuk ke bulat ke petak tak ada. Okey. Jadi untuk pendidikan seni visual, Ya. okey, bentuknya ialah bentuk konkret. Kita boleh pegang objek tersebut. Berbeza dengan muzik tadi. Jadi ini adalah bahasa seni untuk karya kita iaitu bentuk konkret. Selain itu, bahasa seni yang lain kita boleh nyatakan di sini ialah dari segi warna. Okey. Ada warna hijau, ada warna jingga, warna ungu. Itulah kepelbagaian warna. Betul. Okey, dekat sini ada kontra bentuk tak? Bentuk pisang dengan bentuk durian. Beza cikgu. Bentuk pun dah berbeza kan? Ada beza. Jadi ada kontra dari segi bentuk dekat sini. Okey, itu antara contoh bahasa seni visual yang kita boleh nyatakan selepas siap karya. Baik, okey, itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada kedua-dua cikgu kita, Cikgu Yeti dan juga Cikgu Hisham. Dan kepada semua yang berada di rumah, terutama sekali sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya beruntung kerana kita mempunyai buah-buahan tempatan yang sangat banyak, sangat enak dan juga sangat berkhasiat. Tapi sebelum kita akhiri rancangan kita pada petang ni cikgu, Cikgu Yeti dan juga Cikgu Hisham nak menyanyi dan menari dengan lagu Buah-buahan Tempatan. Yeay. Okey. Kita lakukan bersama-sama dengan murid di rumah sekali. Betul. Ikut cikgu tahu. Jadi semua bangun, kita nyanyi sama-sama dan kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.